KPM. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 yang bersiaran secara langsung di Didik TV bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka apabila kita keluar dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey guys. Okey, aku nak tanya kepada anda semua, siapa yang mengambil ini dia, subjek grafik komunikasi teknikal? Siapa yang ambil? Angkat tangan. Tengok. Wah, ada dalam banyak tu, 8,000. Okey, sebab anda cukup beruntung kerana hari ini guru yang akan mengajar kita semua, beliau memang cukup hebat. Mempunyai pengalaman sebanyak, tak boleh nak bilang ni. Memang hebatlah. Nak tahu siapakah guru yang saya masukkan ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Fake it until you make it. Itu dia orang kata quotes daripada cikgu kita ni bersama dengan Cikgu Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berasal daripada mengajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Bentong Pahang, betul? Ya, Sulaiman Bentong Pahang. Sulaiman Bentong Pahang. Cikgu orang Pahang ke atau macam mana ni? Ya, Kak. Kuai orang Pahang. 06 lah. Ya. Dia dah keluar dah. Okey, cikgu buat bersama. Cikgu, saya nak tanyalah kan mengenai subjek ini. Grafik komunikasi teknikal. Ya. Apa perbezaannya dengan subjek lukisan kejuruteraan, cikgu? Dia sebenarnya macam kembar tapi tak seiras. Macam kita? Ya. Ya, kembar tapi tak seiras ya. Maksudnya kalau lukisan kejuruteraan itu pelajar-pelajar sekolah teknik saja yang mengambil, betul? Ya, betul. Yang ini lukisan Grafik lukisan komunikasi teknikal ya, saja. Dia nak sekolah psycho. harian. Ya, sekolah harian biasa. Okey. Bukan apa. Saya nampak tadi cikgu macam dekat luar tadi, dia macam, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Cikgu, relax, jangan risau, jangan nervous. Okey, kepada anda semua, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu saya nak minta cikgu untuk kita pergi ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Okey, silakan cikgu. Alright. Baik, di atas meja kita ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu, cikgu. Okey. Silakan. Sanitize. Okey, baik, dan diikuti dengan saya pula. Baik cikgu, kita doakan supaya Malaysia ini bebas daripada wabak COVID-19, cikgu. Amin. Kita minta lah jauh-jauh sebab dengar kata Cikgu Fatihah pun rindu nak pergi mana, cikgu? Nak bercuti? Nak bercuti laut. Nak pergi laut. Okey, kita nak kenal dah subjek yang kita nak belajar hari ini dan guru yang siapalah, iaitu Cikgu Fatihah. Tapi sekolah pilihan hari ini kita nak tahu. Mereka ini katanya datang daripada 2 buah sekolah, cikgu. Ya, jauh. Mana, cikgu? Jauh tu jauh kat mana? Merentas daerah, merentas negeri sikit. Tapi cikgu tak ada nak rentas-rentas daerah. Tak ada. Okey. Hanya untuk tujuan mengajar anda saja untuk petang ini. Jadi, tanpa kita buang masa lagi, ayo saya nak perkenalkan sekolah pilihan hari ini. Ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang semua. On lah, Mike. Kesian saya cakap seorang-seorang kat sini. Petang. Okey. Baik. Petang. Okey, kita mulakan daripada Syafiq. Syafiq, betul Syafiq. Yap, silakan. Nama saya Syafiq bin Rosdi dari SMK Clifford Kuala Lipis, Pahang. Cantik. Cita-cita awak apa? Boleh saya tahu? Cita-cita saya ingin jadi engineer. Terbaiklah. InsyaAllah saya doakan. Okey, seterusnya. Yang pakai cermin mata tu. Yang perempuan pakai cermin mata. Ada 2 tu. Ada 2 orang pakai cermin mata kat sini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amirata Najiha Ediza binti Zunaidi dari SMK Clifford, Pahang. Okey, cita-cita awak boleh saya tahu? Nak jadi engineer. Nak jadi engineer juga. Amin. Terbaik. Okey, baik. Seterusnya, Siti Syahira. Assalamualaikum, Syahira dari SMK Clifford Kuala Lipis, Pahang. Cita-cita awak? Cita-cita saya nak jadi arkitek. Tapi cikgu dia sebab arkitek dia macam gelap. Saya rasa dia nak jadi pelawak sebenarnya ni daripada arkitek.
Okey, seterusnya siapa lagi seorang ni? Eva namanya. Betul ke Eva? Betul. Assalamualaikum. Nama saya Ifana Syahidah binti Zainuddin. Saya dari SMK Clifford Kuala Lumpur Pahang. Cita-cita nak jadi engineer. Engineer juga, amin, insya-Allah. Okey, seterusnya abang kita Firdaus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Firdaus dari SMK Sulaiman, Bentong Pahang. Cita-cita saya nak jadi jurutera. Jurutera. Okey, terakhir sekali, siapa ni namanya? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amal Husaini bin Muhammad Yasin. Berasal daripada SMK Clifford Kuala Lumpur Pahang. Alright. Cita-cita saya nak jadi engineer. Engineer juga, amin, insya-Allah. Saya rasa mereka berada di laluan yang betul, cikgu. Ya, betul, dengan mengambil subjek ini kan. Betul, insya-Allah. Okey, jadi itulah pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita pada petang ini untuk sukses SPM 2021. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita bagi subjek apa, cikgu? Grafik Komunikasi Teknikal. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Topik tangen ini merupakan satu topik yang banyak membantu saya dalam peperiksaan. Namun begitu, terdapat beberapa bahagian yang agak sukar bagi saya. Contohnya dalam menentukan JX. Saya sering keliru dalam menentukan kaedah yang betul untuk mencari JX. Selain itu, saya juga perlu menganalisis soalan tangen terdahulu sebelum menjawabnya supaya mendapat jawapan yang betul. Topik tangen penting bagi saya dalam menjawab peperiksaan. Tapi ada masalah yang saya alami, contohnya nak menentukan nilai JX. Saya keliru dengan kaedah-kaedah yang diperlukan. Ketelitian dan ketepatan penting dalam memindahkan ukuran kerana kalau ada salah sikit, dia akan tidak tepat dan tidak bersentuhan. Bagi saya, topik tangen ini merupakan topik yang mudah untuk skor di dalam peperiksaan. Namun ada juga bahagian yang sukar dalam topik ini, contohnya dalam menentukan kaedah untuk mencari JS. Selain itu, topik ini memerlukan ketelitian yang tinggi untuk memastikan tangen yang dibuat bersentuhan. Didik TV KPM. Itu dia pandangan pelajar mengenai grafik komunikasi teknikal. Yang mana hari ini katanya kita nak belajar bab tangen. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan subjek kita bersama dengan Cikgu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. So hari ini kita nak pergi topik yang seterusnya. Kita nak sambung pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini topik kita adalah tangen. Okey. So tangen, kita pergi dululah objektif dahulu. So apa objektif kita hari ini? Yang pertama, kita nak kenal pasti konsep dan juga ciri-ciri tangen. So dah kenal pasti, dah berkenalan dengan tangen. Yang kedua, kita dah mula belajar melukis lah. Kita terus belajar melukis garisan bertangen pada bulatan. Kemudian melukis bulatan bertangen kepada garisan dalam dan juga luar. Kemudian yang keempat, objektif kita adalah melukis bulatan bertangen pada bulatan di bahagian dalam pula. Kalau luar ada, dalam pun ada jugalah. So ada 4 objektif kita pada hari ini. Alright, so sebelum kita mulakan, kita kena kenal lah tangen ni apa. So overview lah, sebenarnya pelajar ni dah belajar. Jadi kita hari ni recap lah. So tangen tu apa? So tangen tu adalah satu garis lurus ataupun bulatan yang bersentuhan dengan bulatan ataupun lengkuk pada satu titik yang lain lah. Pada satu titik. Okey. So dari segi grafiknya, macam mana nak faham? Tadi panjang ayat dia. So kita tengok dari segi grafik, ini yang dimaksudkan sebagai garisan yang bersentuhan dengan bulatan. Oh, okey. Yang dekat sini kan kita tengok yang pertama ni lah. Ni garisan, so kita ada bulatan pada satu titik. Garisan sentuh dengan lengkuk. Okey, dalam grafik komunikasi teknikal ataupun lukisan kejuruteraan pun dia ada 2 terms. Satu lengkuk, satu lengkung. Ada beza ke cikgu? Ada beza. Lengkuk dia ada jejari. Lengkung dia tak ada jejari, dia lengkung. Dia ada 2 nama hampir-hampir sama. Untuk yang ni dia adalah lengkung yang bertemu dengan garisan, kemudian ni ada satah bertemu dengan bulatan pada satu titik. So ketiga-tiga ni adalah visual kepada ayat tadilah apa itu tangen. Nak faham lah. Kemudian aplikasi dia dalam kehidupan kita banyak sebenarnya.
Ni antaranya lah. Okay. Baik. So kalau kita tengok kayu hoki, ni kayu hoki kan. So kayu hoki di hujungnya berbentuk lengkung. Betul. Lengkung kan. Kemudian kita ada dia punya tempat pegang lah kayu tu. Kemudian aplikasi yang kedua adalah dari segi kereta lah, kenderaan yang bergerak. So roda tu bulat, kemudian jalan. So bulatan dengan jalan itu bersentuhan pada satu titik. Betul. Okey. Selain daripada itu, Ya, ini cikgu. saya pakai baju, kalau perasan ada bulat-bulat kat tepi ni. Yang mana cikgu? Oh. Ya, bulat-bulat ni semua tangent sebenarnya. Okey. Tu fashion kan? Fashion, tangent pun dalam masuk dalam fashion. Fashion, yes. Yeah. Okey. So itu adalah tangent lah, bulatan yang bersentuh dengan bulatan pada satu titik. Okey. Ataupun garisan lah. Baik. Okey, itu tangent, tak berkenalan lah. Okey, so next. So konsep tangent. Dalam tangent ada konsep lah. Yang pertama, konsep tangent adalah bulatan menyentuh garisan. So bulatan sentuh garisan pada satu titik. Okey. Yang kedua, bulatan menyentuh bulatan di sebelah dalam pada satu titik juga. Dan yang ketiga, bulatan menyentuh bulatan di luar. So dia ada dua bulatan kat luar, sentuh pada satu titik. Bulatan dalam macam mata kita lah. Mata dengan anak mata. Itu dalam maksudnya. Kalau yang kat luar tu, dua kat luar lah. Okey. So itu konsep tangent. Alright. So kita nak pergi kepada yang pertama lah, ciri-ciri tangent lah. Tadi konsep dah tahu, sekarang ciri-ciri. Okey, so dekat sini ada rajah dekat sini. So saya nak tanya pelajar-pelajar saya dululah. Okey. Nak tanyalah, ingat ke tak ni kan? Okey. So pelajar Syafiq lah, tanya Syafiq dulu. Okey, silakan. So Syafiq, so kenal pasti ciri tangent dekat bawah ni. Ada X, Y dengan Z. So X itu apa Syafiq? X itu titik tangent cikgu. Okey, so X itu adalah titik tangent. Okey, apa itu titik tangent? Firdaus boleh jawab apa itu titik tangent? Terima kasih Syafiq. Mana Firdaus? Titik tangent tu satu garis lurus atau bulatan yang bersentuhan dengan bulatan atau lengkuk yang lain pada satu titik. Okey, so titik tangent tu lah dekat mana tempat dia bersentuh. Dia touching. Dia touching sahaja. Okey, so itu titik tangent. Terima kasih Firdaus. Terima kasih. Next. Okey, saya nak tanya Eva. Eva, apa itu Y? Ini ciri-ciri tangent ni, Y. Y adalah garisan tangent. Okey, so Y itu adalah garisan tangent. Okey. So titik tangent sambung dengan P itu adalah garisan tangent. Terima kasih. Dan last sekali Z. Apa itu Z Najiha? Z tu ialah garis normal. Okey, garis normal. Terima kasih Eva. Okey, so garis normal ada, titik tangent ada, garisan tangent. Ini adalah ciri-ciri dalam tangent. So cukup 3 ni baru dah cukup lengkap lukisan kita. Kalau salah satu diabaikan, maka tak adalah. Contohnya macam Akmal. Ciri-ciri Akmal handsome, Ya pucat Allah. dan bergaya. Masya Allah. Cikgu lagi. Cukup dah dekat situ? Sebab 3 je ya. Kalau kurang satu, maka bukan Akmal. Ya, dia akan jadi lain. Lain. Okey. Okey, itu ciri-ciri tangent lah. Okey, kemudian kita nak test untuk gambar yang kedua. Baik. Okey, so kita ada gambar kedua, ada bulatan dengan bulatan, ada garisan. Yap. Okey. So ini adalah salah satu tangent juga. So kita nak tengok dekat sini kita ada titik tangent. Oleh kerana kita ada 2 bulatan, bermaksud kita ada 2 titik tangent. Baik. Okey, so kita ada dekat P1 dekat sini. Kemudian kita ada satu lagi titik tangent dekat Q. Alright. So next kita ada ciri yang kedua iaitu garis normal. Okey, sorry. Garisan normal. So garisan normal kita ada 2 juga sebab titik tangent 2, maka garisan normalnya 2. Okey. Okey, so apa itu garisan normal? Boleh tak seorang explain pada saya? Syahira boleh? Syahira, apa itu garisan normal? Garisan yang menyambungkan pusat bulatan dengan titik tangent. Okey, so terima kasih banyak-banyak. So garisan yang menyambungkan pusat bulatan dengan titik tangent. Okay. So itu yang dinamakan sebagai garisan normal. Okey, yang terakhir sekali ciri yang terakhir adalah garisan tangent. Baik. So cukup itu baru lengkaplah lukisan tangent kamu. Okey. So pelajar-pelajar yang kena ingat ya, itu konsep dia. So cukup 3 ciri tersebut baru cukup. Kesilapan pelajar yang selalu buat dalam kelas saya lah. Dia terlupa nak buat garisan normal.
maka tak dapatlah tangent tu dengan lengkap. Okey. So dari segi kalau kita buat latihan tu dia tak lengkap, maka dia akan jadi salah lah. Sebab kita tak tahu dekat mana titik tu sebenarnya. Sebab tak ada panduan dia. Faham. Okey, faham Alright. So, kita nak pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita nak kenal lah satu persatu lah. Satu persatu tangent. So, ini saya go through lah laju sikit lah. Sebabnya kita dah belajar. Cuma nak recap sahaja ya. Alright. So, yang pertama kita nak tengok garisan bertangent kepada bulatan. Okey, so macam mana nak membina dia. So, saya tak explain dengan detail lah. So, sebabnya dah belajar kan. So, kita ada titik P dekat situ, kemudian kita ada bulatan. Macam mana nak bina satu garisan pergi titik? Kalau ikut akmal lah, macam mana agaknya? Kalau saya cikgu sebab dia dah ada bulatan, kita cross sajalah cikgu. Dia mesti akmal tu snap je. So tangent macam tu. Itu dah jadi tu macam tu ke cikgu? Macam tu. Okey. So dalam grafik komunikasi teknikal, kita mesti ada kaedah lah, kaedah geometri kita panggil. Alright. So mula-mula kita kena sambungkanlah pusat tu dengan P. Okey. So bila dapat pusat, kemudian kita bagi kepada 2. Kemudian kita buat dia punya separa bulatan. Okey, separa bulatan. Bila buat separa bulatan tu baru kita jumpa, itu titik dia. Titik. Which is here lah. Okey. Hampir tepat dengan yang saya lakar. Nampak tak? Alah, cikgu dah praktis dah malam tadi. Dah. Tak, saya memang hebat kan? Tadi kan kata banyak-banyak tadi. Banyak tahun kan ngajar. Ya, cikgu. Orang faham. Okey, so kita dapat itulah titik tangent. Titik tangent di situ. Kemudian kita kena ada garisan tangent. Okey, so bila lagi satu tadi kita tak tulis garisan normal. Garisan normal? Ya, pelajar bila lupa garisan normal, which is dia kata daripada pusat merentasi titik, barulah lengkap. Kalau macam tadi dia jawab, maksudnya jawapan dia salah. Dia bukan potong setengah markah ke apa, tak ada cikgu Dia lupa. Dia dapat dia kan. Sebab dia tahu dah ini titik tangent dia, sambung je. Tapi tak cukup satu ciri, iaitu garisan normal. Yes. So dia jadi salah. Salah semua walaupun kita dah dapat titik tangent tu. Salah lah. Salah. Okey. Salah tetap salah. Ya, serius pula cikgu ni. Kejap tak serius, kejap serius. Pening lah cikgu. Okey, tak apa. Kita pergi yang seterusnya. Jangan pening-pening kepala, kita tinggalkan je. Alright. Okey, so kita ada bulatan, 2 bulatan. Kemudian kita nak buat tangent di sebelah luar. Okey, so maksudnya kita ada satu garisan dekat sebelah luar dua-dua bulatan ni. Apa maksud dia? Okey, so kaedah dia sama juga. Sambungkan pusat dengan pusat, kemudian bahagikan dia kepada 2 dan buat separa bulatan. Kemudian bila dah buat separa bulatan tu, apa nak buat? Macam mana nak buat lagi? Maka kita tolakkan yang besar, tolak yang kecil. Yang besar tolak yang kecil. Ya, ni panggil jejari lah. Jejari yang besar tolak jejari yang kecil. Okey. Kemudian kita dapatlah crossnya dekat sini, which is pakai pemadam pula dah. Okey, pen. So kita dapat cross dekat situ, 35 tolak 20, dapat berapa Akmal? Lagi sekali cikgu. Berapa cikgu? 15. Alah, saya baru nak kira-kira cikgu. Tak apa, Akmal, saya tahu you memang bagus dengan bahasa Inggeris kan? Matematik kurang. Cikgu, itu cerita lain cikgu. Okey, tak apa. Okey. Alright, so kita apa So kita dapat 15, kita tanda 15, kemudian the next stepnya kita buat garisan menegak daripada pusat merentasi crossing tadi, kita dapat titik P dekat situ. P ini adalah titik tangent. Secara tak langsung bila buat garisan daripada pusat ke atas itu, kita dapat garisan normal. Alright. So jangan serius sangat, relax. Kau pelajar pun jangan serius. Pening cikgu, pening. Tak apa. Ini kita nak overview je, okey? Kemudian kita buat garisan selari. Garisan selari lah. Ini simbol garisan selari. Okey, ini simbol garisan selari lah. Kemudian dapat P dengan Q, maka buatlah garisan kat situ. Alright. So pernah naik basikal? Pernah cikgu. Tahu tak kalau gear basikal tu kan, dia sambung macam tu kan? Betul. So design dia sebenarnya gunakan tangent. Kan ni gear depan, ni gear depan, ni gear belakang. Betul. So dalam basikal sendiri sebenarnya banyak tangent. Banyak dengan dia aplikasi punya tangent. rantai basikal. Rantai basikal. Sambung. Daripada fork tu ke tayar dia tu. Kan? Cikgu ada jual basikal ke? Saya ada kedai basikal. Jumpa datang. Okey, baik. Nanti kita pergi cikgu Boleh. Eloklah tu. Tapi jangan hantar negeri. Boleh beli online saja. Nantilah cikgu. Nanti kita pergilah. Okey. Nanti boring lah budak-budak dekat. Okey. So pelajar, saya nak tanya yang seterusnya. Kita ada 2 bulatan. So kita nak buat tangent yang ni adalah tangent yang menyentuh
di bahagian tadi luar, sekarang dalam lah. Ya. Jadi apa step yang pertama? Amar, boleh tak bagi tahu saya macam mana nak buat dia? Step yang pertama. Sambungkan pusat. Pusat. Okey, so sambungkan pusat bulatan. Samalah juga. Lepas tu buat apa, Ma? Ha. Buat separuh bulatan. Okey, lepas tu? Tambah jejari. Okey, tambah jejari. Kalau tadi tolak, sekarang kita tambah. Kenapa cikgu? Kita sebab tambah? bila nak keluar tu kita kena keluarkan duit. So kena tambah banyak duit kan, kena berlupan banyak duit. So tambahkan jejari besar dengan jejari kecil. So jejari besar campur jejari kecil iaitu 35 campur 20 dapat 55. Betul. So buat sama juga, sambung daripada pusat ke crossing ke crossing 55 tadi. Ni tadi. So dapatlah titik P iaitu titik tangent. Easy next. ya, easy. Yes. Easy lah. Yeah. Easy lagi. Okey, next kita buat garisan selari. Yep. So kita dapat Q dekat situ lah. So dapat Q dekat situ, last kali kita ada garisan tangent. Okey. Okey. So itu garisan tangent. So ini adalah tangent bulatan dengan tangent garisan kepada bulatan di sebelah luar. Di sebelah luar, luar, cikgu. Ya, luar. Dulu belajar matematik tak? Belajar, cikgu. Pernah tengok ni tak simbol ni? Infinity, cikgu. Yes, itulah simbol infinity. Ui. Ya Allah, time ni masih lagi berfungsi dengan baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you kepada cikgu matematik tu. Namanya itu yang saya susah nak ingat, cikgu. Lama tinggal sekolah. Okey, tak apa, kita fikir dulu nanti. Okey. Okey, next. Tadi kita tangent garisan, sekarang kita nak tengok tangent bulatan kepada bulatan lah. Okey, so tangent bulatan kepada bulatan, kita ada dua bulatan. Kemudian yang ni kita nak tengok tangent bulatan bertemu di luar. Okey, so ini kita sama juga konsep dia. Kita kena tambah bulatan besar dengan bulatan kecil. So bulatan besar ni tambah dapat cross 1. Bulatan kecil ni tambah dapat cross 2. Kemudian kita dapatlah tangent bulatan bertemu dengan bulatan di sebelah luar. Pernah tengok MICKEYMOUSE? Ui, laju je cikgu. Cikgu je. MICK. Betul. Mickey Mouse kan? Kan ni macam telinga Mickey Mouse. Tak ada lah cikgu. Lain ini benar. Kalau Mickey Mouse ni terbalik, dia tengah tidur, kena gantung. Kan? Oh, ya ke cikgu? Ya. Aduh, Akmal ni. Bila cikgu cakap terbalik, baru saya terbalik kan? Kan producer kita pun terbalikkan kepala nampaknya. Okey, so next kita nak tengok tangent bulatan dengan bulatan di sebelah dalam. Kalau tadi luar dapat Mickey Mouse, agak-agak dalam dapat apa? Minnie Mouse lah pula. Okey, kita jumpa Minnie Mouse ke tidak? Okey, kalau tadi di sebelah luar kita tambah. Sekarang kalau tangent bulatan kita kena tolak. So kita tolak yang pertama, besar tolak kecil, kemudian besar tolak kecil lagi satu, kemudian kita dapatlah itu tangent dia. Bulatan bertangent dengan dua bulatan yang lain di sebelah dalam. Okey, agak-agagnya muka apa tu? Alah, aku memang tak suka baca komik ni. Kartun apa tu cikgu? Kartun, betul lah tu. Muka kartun kan? Dia tu. Teling tak tahu. Saja je buat terbalik tu. Kalau buat betul-betul kan terus dapat jawapan. Ini dia kena berfikir sikit. Okey. Tapi dia memang kena buat satu bulatan yang besar cikgu Tak, dia kita depends lah kadang-kadang. Depends pada apa yang kita nak lukis nanti. Okey, baik. Nanti belum masuk lukisan lagi ni. Okey. So, ni yang seterusnya. Okey, kita nak buat tangent JX. Okey. Ini yang kalau ingat tadi pelajar tadi dia sebut yang dia kata dia ada masalah nak buat tangent JX. Tangent JX. X. Maksudnya, dulu matematik belajar X itu adalah variable. Betul. X itu yang kita tak tahu. X tu apa kan? Apa? Ataupun dia panggil sebagai anu kan dulu. Betul. Apa-apa nombor boleh jadi. So, jejari yang kita tak tahu. So, kita nak buat macam mana? So, dalam ni kita nak buat macam ni lah. So, bagaimana nak buat dia? Kita kena check dekat dalam bulatan tu ada tak apa-apa titik. Kalau dalam yang ni, dia tak ada titik apa-apa. So, kita akan selesaikan menggunakan kaedah N. Kaedah ni sebenarnya nama tu kita yang bagi sendiri. Dia bukanlah ajar dalam buku teks tu namanya N. Tak. Sebab ada macam-macam nama. Ada panggil kaedah angsa lah, kaedah N lah, kaedah rama-rama lah, macam-macam. Macam-macam perkataan yang keluar. Okay. So, macam mana nak buat? So, kita buat satu garisan menegak. Okay. Dua-dua lah sama lah. Daripada P dengan Q.
Kemudian daripada Q tu bila kita buat garisan menenggak dapat X lah. So X itu kita tarik pula pergi P, kemudian so bila tarik P pergi X kita jumpa R. R itu adalah titik tangent. Okey, so R itu adalah titik tangent. OR itu adalah garisan normal lah. OR garisan normal. Ya, sebab daripada pusat ke titik tangent itu adalah garisan normal. Pegang balik ciri-ciri tu. Okey. So bulatan ni adalah garisan tangentnya. Okey, itu dia. So ini yang JX pelajar tu confuse tadi. So dia kena, apa yang pelajar perlu buat adalah pastikan dalam bulatan tu ada tak titik tangent. Kalau tak ada, inilah kaedah kena gunakan. Kalau ada cikgu? Kalau ada, inilah nak tengok pula. Cikgu. Cikgu macam mana tu cikgu? Ya, hari ni nak tengok pula. Kalau ada, okey dekat sekarang ni dalam bulatan, kalau perasan, mungkin tak nampak ada satu titik dekat situ. Okey. Ada satu titik dekat situ. Okey, so pelajar boleh nampak kan. Pada bulatan tu ada satu titik. Ini JX juga. Okey. Tapi ada satu titik pada bulatan. So kita akan gunakan kaedah layang-layang. Layang-layang. Okey. Tahu? Okey. Kemudian macam mana nak buat dia? Daripada titik yang diberi tu disambungkan kepada pusat bulatan dahulu. Okey. Sebab ini adalah titik tangentnya. Okey, so kita sambung kepada bulatan, kita akan dapat garisan normal. Betul. Kemudian kita sambungkan P titik yang dekat luar, mana-mana dia datang tu. Sambungkan ke titik yang telah diberi, titik tangent tu. Kemudian carilah separuh bulatan. Okey, kenapa panggil layang-layang? Kalau perasan lah. Ini kita nampak dia punya rangka. Okey. Rangka dia lah. Itu layang-layang. Kan mungkin sekarang susah nak main layang-layang lah. Duduklah rumah aja. Diorang main layang-layang dalam ni je cikgu, tablet. Tu pun tak main Roblox lah, main Minecraft tak main. Cikgu ni marah betul kan? tak kejap dia happy, kejap dia marah. Okey, so last sekali maka kita dapatlah tangent JX di sebelah dalam lah. Okey. So dapatlah tangent untuk JX. Saya harap saya menjawab persoalan pelajar yang tadi ada masalah tadi. Siapa yang pelajar tu? Tak ada, dia tak ada kat sini. Dia yang video tadi tu. Cikgu, kita boleh call dia lah kalau cikgu nak. Boleh lah, boleh tak call sekarang? Okey, alright. Hello, Assalamualaikum. Jangan marah cikgu. Okey. Itu dia cikgu Ya, itu dia cara-cara membina tangent. Alright, bye. So pelajar-pelajar okey kan? So macam nampak ada asap dekat luar tu. Ada asap kan lah. Sebenarnya cikgu, saya rasa tak tahu diorang belajar ke atau dia dengar kita berceloteh ni cikgu. Dia seronok nampak dia senyum. Eva senyum. Itu yang kita nak cikgu. Okey, baik, kita nak bertirai halu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini katanya cikgu ni nak menari pula. Tak tahulah apa dia nak buat. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Fatihah yang berusia 25 tahun. Alhamdulillah. Cikgu okey cikgu? Okey, alhamdulillah. Suka ke kena puji? Alhamdulillah. Okey, jom kita sambung cikgu. Okey, so pelajar kita nak sambung untuk kita punya objektif yang seterusnya iaitu kita nak melukis. Jadi pelajar-pelajar saya dah bersedia dengan alatan melukis? Cuba tunjuk semua. Tunjuk sikitlah. Aku nak tengok tu. Ada yang baru nak beli kat kedai ke apa ke? Ada lagi? Ada lagi? Semua okey, ada. Semua ada ya. Alright. Amar pergi mana? Amar, tunjuk sikit Amar. Amar senyap je tadi. Okey, Mak terbaik Mak. Okey, let's go cikgu. Okey, so seterusnya kita nak masuk kepada objektif seterusnya iaitu mari melukis tangent. Kenapa gambar kura-kura? Biar lambat, asal selamat. Begitu. Let's go, cikgu. Okey. Alright. So kita ada soalan dekat sini. Ini soalan dia adalah berjurus level 1. So kita nak tengok yang kat sini. Okey, kita ada satu gambar. Raja ni menunjukkan pencontoh A, B, C, D, E, F. Kemudian A, B, C, D, E dan F adalah titik-titik tangent. Okey, soalan dah bagi tahu dah itu adalah titik-titik tangent. Kemudian dia kata A, B, C, D, E, F adalah garisan tangent. Okey, kemudian lukis pencontoh mengikut saiz penuh. Yang dia bagi ni tak saiz penuh pun. Dia dah kecil kan. So apa yang pelajar kena buat dalam grafik ni, mereka perlu melukislah balik semula apa yang telah diberi mengikut ukurannya. Okey, jadi kita bila dapat soalan macam ni, sebab dia adalah jurus pertama baru, saya rasa pelajar tak ada masalah.
Okey, so kita tanya Eva dululah. Okey, sebelum buat soalan ni kita kena analisis. Analisis apa? Apa tangent yang wujud dalam ni? So Eva, apa antara tangent-tangent yang ada dalam ni? Jenis-jenis yang mana? Eva boleh on mic ke Eva? Lupa, dia nervous tu. Garisan bulatan dan bulatan garisan bulatan dan bulatan bersentuhan di dalam. Di dalam. Yang mana? Tangent yang mana? Tangent yang J20 dan J30. J20 dan J30 ke Eva? J20 dia kata dengan J30 dia kata adalah tangent yang sentuh dekat luar. Kan? Dah nervous dah cikgu. Sudah. Jangan istirahat. Kena puji sikit. Habis. Cikgu buat apa cikgu? Cikgu. Kenapa dia zoom? Okey. Tak apa. Jangan nervous. Relax. Okey, saja je kat situ. Okey, so dekat sini dia kata. So, tangent yang dekat sini kalau ingat tadi yang tangent infinity tadi tu. Oh, okey. Alright, ingat tangent infinity. Okey, lagi siapa Syahira boleh bagi tahu saya apa tangent lagi yang ada dalam ni, yang wujud dalam ni? Mana Syahira? Bulatan. Betul. Okey, boleh ke Syahira? Okey, Syahira nak popcorn pada siapa? Popcorn? Pas popcorn macam kita duduk dalam wayang. Pas popcorn. Cikgu ni janganlah beritahu orang kita pernah pergi tengok wayang sama-sama. Kantoi lah. Okey, Syahira nak pas pada siapa? So, minta tolong jawab ni. Syafiq. Syafiq, tahniah. Syafiq, habis Syafiq. Okey, Syafiq, bagi tahu saya apa tangent yang ada dalam ni. Come on, jangan malukan Syahira tu. Syafiq, kalau panas boleh buka kipas dulu kat belakang tu. Okey. Okey. Bulatan dengan apa? Garisan bertangent dua bulatan secara luar. Secara luar. Yang mana satu, Syafiq? J30 dan J25. Okey, terima kasih Syafiq. J30. Anda memang terbaik. Okey. Yeah. So, J25 dekat situ, J25 dengan 30 dia sambung kat luar. Dia sambung kat luar. Ingat ini macam tangent ni tadi yang macam saya kata basikal, gear basikal tu. Inilah. Inilah dia. Okey. Kemudian yang last sekali kita ada juga 20 dengan 25. Sama juga bulatan dengan bulatan bersentuh di bahagian luar. Yang ni lah, yang dua ni. Okey. So bila dia dah analyse, dia dah kena pasti baru dia boleh start buat. Tapi macam nak buat kat mana? Start kat mana? Kosong kertas ni. Macam mana nak buat? Bagi tahu saya Firdaus. Kertas ni kosong. Macam mana nak buat? Macam mana nak mula dia? Kita kena cari dulu titik bulatan tu guna jari yang ada. Kita kena aplikasi dulu. Kita kena analisis dulu kertas tu. Analisis. Okey. So nak mula dengan yang mana? Jari yang mana? Mula dengan bismillah dulu tahu. Sebelum bila dapat soalan, mula dengan bismillah. Disudahi dengan alhamdulillah. Terima kasih Firdaus. Okey, terima kasih Firdaus. Itu jawapan yang Firdaus bagi cikgu? Betul, tadi terputus. 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 Dia jawab J25. Saya boleh baca mulut dia. Okey. Okey, so kita mulakan dengan bulatan yang ada jejari lah. Alhamdulillah semua ada bulatan dekat sini, semua ada jejari. Jadi mereka boleh mulakan dengan mana-mana bulatan. 30 ke, 25 ke, 20. Sebab ada jejari, tak ada masalah lah, boleh buat bulatan. So buat bulatan yang pertama J20 lah. Dekat sini saya mula dengan 20 lah. Kemudian saya sambungkan straight line ataupun garisan melintang kat situ. Kemudian saya mula jaraknya adalah 80 dekat situ. Okey, 80. Kemudian saya bina bulatan yang kedua iaitu J25, jejari 25. Kemudian saya binalah tangent yang telah diberitahu oleh pelajar tadi, bulatan dengan bulatan yang bersentuh di bahagian luar. Okey? So bina tadi yang macam kita belajar tadi tu, bina separuh bulatan, buat pula curve. Buat separuh bulatan, kemudian kita dapat garisan yang ni tolak.
kemudian buat garisan selari dan akhirnya dapatlah tangent AB. Okey. Dapatlah tangent AB dekat situ. Cikgu, kalau macam soalan ni dia berapa markah tu cikgu? Soalan ni sebab saya kata jurus pertama. Jadi mungkin So kalau biasanya soalan yang macam ni menentukan pusat bulatan J20 0.5 markah dia. Okey. Kita tanda katalah pelajar tu tak tahu nak buat macam mana kan. So dia buatlah J20, kemudian dia ukur 80, buat yang kedua ada 2 bulatan je. Okay. Dia tak siap campur yang lain-lain ni. Okey. Alright, so dia akan dapat 0.5 campur bulatan 0.5. 1 markah dah. 1 markah, 0.5 campur 0.5 dapat apa? 2 markah. 2 markah. Biasa tangent ni markah dia 15. 15 cikgu? Ya. Banyak ah. Banyak tapi senang dapat markah sebenarnya. Kalau mereka betul-betul faham cikgu lah tapi kan. macam tadilah, kalau katalah dia tak siap, dia dah dapat 2 tadi lah. Dia buat 2 bulatan saja pun dah dapat 2 dah. Okey. Alright, so yang ni ni dah lengkap ni, dia akan tambahlah 0.5 lah, banyaklah nanti. Yep. Bahagian-bahagian dia. Okey, next. Kita akan bina J30. Okey, so kita naikkan ke atas berapa? 80. Kemudian kira pula ke dalam berapa? 40. Buatlah 30 tadi. Kemudian binalah tangent yang menyentuh di bahagian luar juga. Sama juga konsep dia tadi. Cuma yang ni dia pindah belah sini lah pula. Okey, so dah pindah. Ni saya sikit-sikit lah ni. Okey, so tarik dapatlah EF. So kita gariskan daripada E sampai F sahaja. Kemudian tadi Akmal ada tanya, kena perlu lukis bulatan penuh ke? Tak, kita hanya lukis bahagian kalau yang macam ni kan. Sebab curve dia dekat A sampai F sahaja. Okey. So kita akan lukis daripada A sampai F sahaja. Tak perlu nak. Tak perlulah ada whole tu. Okay. Cuma dalam grafik komunikasi teknikal dia ada 2 pensel yang dia kena gunakan. Satu adalah pensel untuk garisan binaan yang berwarna merah ni. Okey. Dia guna pensel 2H. 2H. So dia punya kehitaman tu sangat light. Dia macam kelabu-kelabu je lah. So yang warna biru ni kita namakan sebagai garisan objek. So kita gunakan pensel apa ya pelajar? Kalau garisan objek kita guna pensel apa? Pensel apa? Pensel apa Eva? 2B cikgu. Pensel? Pensel 2B ke Eva? Pensel 2B. Eva, habislah kau. Salah. Pensel HB. HB. Cikgu dia ikut jawapan saya cikgu tadi. Itulah, nampak tak adik Akmal? Dia terpegun sebab ada 3 ciri kat Akmal tadi. Okey cikgu, kita sambung cikgu. Okey, kita sambung. Okay? So last kali kita nak buat tangent yang menyentuh di bahagian luar. Yang kita belajar tadi tangent yang infinity lah, gambar infinity tadi. Baik. So kita dah belajar bagaimana nak membuat dia. So tak payahlah explain lah lagi sekali. So last kali kita sambungkan dekat sini. So dapatlah gambar dia yang sebenar. Menggunakan ukuran yang sebenar. Okey. Wah, ini soalan yang berbentuk 15 markah, yang bernilai 15 markah. Ini bukan. Ini baru sikit. Ini baru sikit. Saya kata jurus 1 tadi. Okey. Pernah main PUBG tak? Level 1 kat mana? Bukan cikgu, jurus 1 pun saya pun dah macam aduh. Wow. Belum lagi. Okey. Kita tengok jurus seterusnya cikgu. Okey, kita tengok jurus yang seterusnya. Ni. Pernah main Twitter? Main apa cikgu? Twitter. Yes. Okey, so gambar dia macam bentuk gambar burung Twitter lah. Logo dia. Betul. So sama juga kaedah dia, kita perlu analisis lah. Analisis dulu. So ada berapa jenis tangent je dekat dalam ni. Untuk membuat Twitter tu punya simbol sebenarnya perlukan tangent berapa banyak. So kita dekat sini kita kena pastilah ada beberapa tangent. So apa tangent-tangent yang ada agak-agaknya ya Syahira? Ada tangent bulat. Tangent bulat. Okey lagi? Bulat. Bulat kecil. Bulatlah besar. Cikgu tahu lagu tu. Yes. Lagi? Bulat tu dekat dalam ke kat luar? Dekat luar. Luar. Elok. Dia memang ikut sangat apa Akmal cakap tu. Bagus. Betul Syahira. Betul. Jangan risau. So, kita ada tangent yang bulat dekat luar tu lah. 1, 20. Dengan yang kat ujung tu. Dengan 50 ni. Tu kat situ. Kat situ. Kemudian kita ada tangent. Nampak ni tak? Ni yang sorry.
Dah. Okey. Jangan. Okey. 25. Okey. 25, 30. Kemudian kita ada tangent 80 dekat luar. Ini tangent bulatan di bahagian dalam. Okey. Kemudian yang terakhir sekali kita ada tangent dekat sini. Kat sini dengan sini tadi tangent samalah. Okey, bulatan dengan bulatan menyentuh di bahagian luar. Okey, baik. Sambil-sambil Cikgu Fatihah nak perbetulkan balik dia punya bulatan tu. Kita nak berhenti rehat dulu, selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Cikgu, bulatan dia macam ni. Banyak cakap dah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya. Okey, Cikgu. Bulatan tadi macam mana, dah okey? Okey. Mantap. Alright. Jom kita pergi ke soalan yang saya rasa soalan terakhir, Cikgu. Yang Cikgu nak kongsikan. Ini antara soalan terakhir yang barulah level SPM. Jom, Cikgu. Saya nak tengok. Okey. Okey, so bila kita dah masuk yang seterusnya, yang ni soalan yang barulah orang kata level SPM. Okey, so kita nak tengok samalah, kaedah dia sama juga, cuma kita kena analisis dululah soalan yang pertama bila dapat analisis. Tapi sebelum analisis kita kena baca doa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ni memudahkan urusan kita. Ya, Cikgu. Okey. So dalam soalan tangent sebenarnya dia ada satu lagi bahagian yang mana dia akan campur dengan elips dan juga parabola. Tangent ni dia akan gabung dengan elips dan juga parabola. Okey. So dalam soalan yang saya bagi baru ni, yang seterusnya ni ada melibatkan elips. Okey, so kita kat sini kita tengok ada elips, kemudian kita ada tangent. Termasuklah tangent JX dekat situ kalau pelajar boleh nampak lah. Kita dah ada tangent JX, so kita nak tengoklah adegan yang menebarkan menyelesaikan tangent ni. Okey, so pelajar. Okey, siapa lagi? Amar, saya nak tanya Amar lah. Amar, so boleh tak bagi tahu saya apa tangent-tangent yang wujud dalam soalan ni? Amar boleh nampak soalannya? Boleh. Okey, good. Melukis garisan bertangent kepada dua bulatan secara dalam. Okey, yang mana? J mana? Sebut pada saya. J35 dengan J25. J35. Okey, kejap. Okey dah, dengan merepek dah. Nampak dah jawapan dia. Okey, J35. Cikgu tekan tu dulu, dekat pen. Kat pen? Tekan kat ujung kanan tu. Sini? Tak ada lah. Tak keluar. Cikgu baca bismillah dulu. Okey, saya baca bismillah. Auzubillah sekali. Okey, so sebab dah baca dah tu, okeylah. J35, kita nampak J35 dengan apa tadi, Amar? J25. Okey, so 35 dengan 25, 35, 25. Kemudian kita ada tangent CD, nampak dekat situ. Okey. Okey, so CD sebenarnya 35 dengan 25 tu digabung dua. 35 dengan apa ni? Dia tak sabar pula nak keluar kan? Sabar cikgu. Nanti kita beli yang baru cikgu. Untuk cikgu seorang je. Okey, so 35 dengan 25 kita ada tangent CD dekat situ. Okey, kalau kita tengok ada 90 dekat situ. So yang untuk 25 pergi ke CD tu sebenarnya dia dekat luar. So kita kena tambah. J35 dengan 90 itu CD itu dekat dalam. So kena tolak. Okey. So apa tangent lain yang ada dekat dalam ni pelajar? Siapa lagi nak tanya lagi sini? Najihah. Najihah. Apa lagi tangent yang ada? Tangent bulatan bertemu secara luar. Luar yang mana, Najihah? Yang mana satu? Sebut je. Dia tak nampak kot. Nampak ke? Nampak tak? Yang J35 dengan J25 tu. Okey, terima kasih. 35 dekat sini dengan 25 dekat situ. Kalau tengokkan dekat situ, J35 dengan 25 dekat luar, dia sambung dekat luar macam infinity tadi. Tu tangent infinity. Kemudian dia ada kepala Mickey dengan gambar komik muka orang, tangent dekat situ, CD. Dia kena sebut macam tu baru pelajar nampak. Kemudian kita tengok ada tangent JX. Macam mana nak keluarkan ni tadi? Keluarkan apa cikgu? Pen ni tak keluar-keluar pula. Cuba cikgu tiup.
Okey, tak keluar juga. Tak juga. Okey, dia tak memberi kerjasama nampaknya ya. Ya, cikgu. Sabar Okey, cikgu. tak apa. Sebab saya nak tunjuk JX ni lah. Sebabnya pelajar memang dia nervous bila buat JX. Okey. So, kita mulakan dengan buat ellipse lah. Kita mula dengan buat ellipse dahulu. So, ellipse dekat sini kita ada... dia bagi paksi major dengan paksi minor. So, kita gunakanlah dekat situ. So, untuk ellipse ni saya tak terangkan lah. Sebab saya rasa pelajar tahulah macam mana nak bina. Kemudian, kita nak buat seterusnya adalah bulatan J35. Okay, so J35 dekat situ. So, saya ada bulatan yang besar dekat situ dah bina. Kemudian, kita nak bina tangent AB lah. AB. So, untuk buat AB, kita kena tahu J25 pula kat mana. So, kita carilah kedudukan J25 pula. Kemudian kita binalah tangent garisan tangent yang bertemu dengan bulatan di sebelah luar. Dekat situ. Alright, so kita tambahkan dia. Kemudian kita buat garisan selari, maka jumpalah tangent AB. Okey, kita hanya garisan, kita bila buat lengkuk ni, pastikan buat lengkuk sampai titik tangent je. Jangan terlebih daripada A, jangan terlebih daripada B pula nanti. Kenapa cikgu? Sebab kita nak yang bahagian tu je. Okey. Dia sebenarnya tu dia jadi macam sempadan. Sempadan. Ni macam rock block lah, tak boleh lepas. Kalau lepas kena ada surat rentan degree. Sebaik cikgu ada ini. Alright. So the next kita nak buat tangent seterusnya adalah tangent CD. So kita nak buat CD kena tahu kedudukan 35 kat mana. So kita buat tangent 35 ni, satu adalah kepala Mickey, satu adalah muka komik tu. So satu kena tambah dan satu kena tolak. So saya lajukan kat situ lah. Sebab kita dah belajar cara membuat. So dapatlah tangent dekat situ. Alright. So next. Yang ni yang pelajar ada bar ni. Okay, so bila nak buat tangent JX. Okay, tangent JX. Kita kena tentukan. Tadi kita tahu kan, kat dalam bulatan kalau ada titik, maksudnya kena guna kaedah layang-layang. Betul. Kalau dalam bulatan JX tak ada titik, okay, maksudnya kena guna kaedah N. Kaedah N lah apa benda angsa saya sebut tadi kan. Okay, so dekat dalam JX ni, okay, kita nak analyse, adakah titik F kita tahu? Kat mana kedudukan dia? So kita tahu kat sini. Okey. F dah ada. Okey. Adakah E kita tahu? Pelajar, adakah awak tahu E tu kedudukannya kat mana? Syafiq. Nampak tak E tu kat mana? Tahu tak? Nampak cikgu. Tahu. Tahu dekat mana? Dia dah bagi tahu. Dari pusat bulatan naik 10 mm. Okey, good. Thank you very much Syafiq. So kita tahu E dekat mana. Bila kita tahu E dekat mana, bermaksud kita guna tangent layang-layang. Tangent layang-layang. Tangent layang-layang lah nama dia. Okey. Tak adalah nama dia betul lah. Nama yang macam tu lah. So macam mana nak buat? Maka garislah. Cari dulu kedudukan E. Daripada E, tarik pergi F. Okey. Kemudian cari separuh pembahagi EF tadi. Okey. Bahagikan pada separuh. Kemudian gariskan garisan separuh tadi. Dia akan bertemu dengan garisan E yang dicantumkan ke pusat J35. So akhir sekali dapatlah O dekat situ. Mungkin Akmal tak nampak lah, dah serabut dekat situ. Sebab saya jauh cikgu tak nampak. Jauh, tak apa. Okey, dari jauh tu nampak O kat situ, maka itulah pusat untuk JX. Which is kita tak tahu X tu berapa. So kita akan ukur daripada pusat, buka awak punya jangka lukis, pergi F. Kemudian binalah lengkuknya. Okey. Dapatlah dekat situ. Jadi siap cikgu Siap. So dapat siap semua, barulah dapat 15 markah. Wah, keren. Cikgu. Ya. Wah, waktu sekolah dah habis. Alright, jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Fatihah kita, the one and only. Cikgu terbaiklah cikgu yang mengajar kita subjek grafik, komunikasi, teknikal, iaitu terbaik bagi bab tangent cikgu. Cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Selamat Hari Raya cikgu Selamat Hari Raya, dah habis raya dah. Okey, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang dan daripada SMK Clifford cikgu Kuala Lipis. Yes, dan saya juga mewakili DIT TV mendoakan kejayaan adik-adik kita semua agar mendapat keputusan yang cemerlang di SPM nanti. Amin, insya-Allah. Baik, kepada anda semua, terima kasih banyak. Selepas ini kita ada satu subjek yang anda nak tahu apa? Kena tunggulah selepas ini. Masih lagi bersama dengan saya, Akmal Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini sukses SPM 2021. Bye-bye.
Didik TV KPM. Terima kasih yang tak terhingga kepada tim Didik TV yang mana ianya saya anggap sebagai satu inisiatif yang sangat baik dalam usaha membantu guru dan ibu bapa juga anak-anak pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan SPM tidak berapa lama lagi yang memberi akses yang berkualiti pada masa negara dilanda pandemik seperti sekarang. Besar harapan saya yang mewakili ibu kepada anak saya itu Muhammad Amar yang juga kepada rakan sekelasnya dan tidak ketinggalan kepada calon SPM 2021 JKT untuk memperoleh keputusan yang cemerlang. Harapan saya dengan adanya rancangan e-didik ini ianya dapat membantu murid terutama calon SPM tahun 2021 khususnya yang mengambil subjek JKT. Guru jemputan yang mengajar sangat berdedikasi dan banyak pengalaman mengajar subjek tersebut. Diharapkan juga murid yang menonton rancangan ini mengambil peluang untuk menambah ilmu pengetahuan JKT yang sedia ada.